الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. ولو كان داخل العالم. Sudah. Seperti mana muhakkik sebut tu, dia kata syuru'an minhu fi bayani butlani kaunihi ta'ala dakhilan fil alami. Ni syuru'un minhu ay minal mallawi. Ni masuklah mallawi tu tadi fi bayani pada menerangkan batalnya keadaan Allah Ta'ala itu dakhilan fil alam. Boleh? Batalnya ayat dakhilan Allah Ta'ala tu dakhilan fil alam. Batal-batal tadi tu, butlan-butlan tu bidalilin minal akli wa akhara minan nakli wa huwa huna al-Qur'anul azim. Dengan dalil daripada akal wa akhara minan nakli. Boleh? Wa huwa huna, dan di sini Quran nakli itu sini adalah apa? Al-Quran. Sebab kemarin dalil nakli yang disebut adalah hadis. Lepas tu disebut gini ni. Adalah hadis. Tapi menjadi perbahasan para muhaddisin pula tu dah. Seperti mana awak tengok pada nombor 2 dan nombor 3 tu. Boleh? Nombor 2 tu. Muka surat 94 tu nombor 2 ada perbincangan di sisi ahlul hadis. Boleh? Tak apalah, tu kita tengok. Qala walau kana dakhilal alami, dan jikalau fardu takdir. Ada fardu takdir. Adalah Allah Ta'ala itu dakhilal alami. Dengan makna apa dakhilal alami? Ingat masalah ni jangan gaduh terjemah. Bimakna, dengan makna annahu, dengan makna bahawasanya ia Allah Ta'ala itu min jumlatil alami, ialah setengah daripada jumlahnya alam. Apa makna annahu min jumlatil alami? Yani Allah Ta'ala tu fardun min afradil alam. Tu di situ. Ay annahu fardun min afradil alam. Tulis pada annahu min jumlatil alam. Ay annahu fardun min afradil alam. Lagu mana ni? Surah Fardun min Afradil Alam. Contoh kita kata alam ni adalah suatu benda yang kuli. Ya tu? Maka benda kuli ni tandariju tahtahu afrad. Setengah daripada afradul kulli Allah Ta'ala. Itu murad di ayat. Sekali dengan Allah Ta'ala tu siapa? Zaid, Fatimah. Boleh tu? Ila akhirih. Jelas? Tu murad dia kata. Kalaulah tafsiran kepada apa? Tafsiran kepada dakhilul alam dengan makna ni. Tengok. Tu. Lazima an yumasilal hawadisa. Maka lazimlah bahawa menyerupai ia Allah Ta'ala al-hawadisa akan perkara yang baru. Bapa tidak kena duduk setahap ni. Duduk setahap tidak kena. Mana serupalah Allah Ta'ala tu tadi benda baru. Kerana ta'rif alam tu tadi adalah apa? Perkara baru. Yang ini perkara yang ada setelah daripada tiada. Tiada tu? Maka Allah Ta'ala tu tadi menyerupai baru tak? Menyerupai baru. Sama-sama baru. Tiada tu? Sama-sama baru. Jelas? Bukan setakat tu bila dia baru. Benda baru ni berhajat. Maka berhajat pula sama. Wahakadha daripada makna-makna yang tak layak yang timbul daripada kita kata Allah Ta'ala serupa akhir benda baru. Jadi mengatakan dakhilul alam, Allah Ta'ala dakhilul alam dengan makna ni menyebabkan Allah Ta'ala serupa akan benda baru.
Jelas. Fayalzamu an yakuna hadisan. Maka bila dia tu tak diserupa dengan benda baru. Boleh? Tu. Tu nombor 3 tu. Fayalzamu, maka lazimlah. Boleh? An yakuna hadisan, maka mestilah bahawa adalah ia Allah Ta'ala itu baru. Faham tu? Bapa, tengok nombor 3 tu. Li'annama sabata li ahadil mislaini. Kerana perkara yang sabit bagi salah satu daripada dua yang serupa. Apa? Sabata lil akhari, sabitlah juga bagi setengah yang lain tu secara darurah. Maka seperti mana kita kata Zaid tu baru. Faham tu? Maka Allah Ta'ala pun jadi baru. Faham tu? Perkara yang sabit daripada sun ni, dia akan kena serupa sini. Kalau berbeza, boleh tak Allah Ta'ala ni duduk bawah alam? Tak boleh. Sipir dia dah tu. Faham tu? Bahawasanya semua afrad kepada suatu kulli, dia mengambil semua benda dan mafhum daripada kulli tadi. Faham tu? Jelas? Wa huwa, dan bermula ia ay kaunullahi hadisan. Wa huwa ay kaunullahi hadisan, dan bermula mustatih huwa tu dah balik balik dah. Dan bermula keadaan Allah Ta'ala tu hadis, batilun, batal. Boleh? Batal lagu mana? Lima yuaddi ilaihi. Melihat batal-batal tu kerana ma yuaddi ilaihi, perkara yang membawalah ia mana? Ia mana? Ia mana? Kaunuhu hadisan. Mustatir dari yuaddi itu balik kepada kaunuhu hadisan. Boleh? Kerana perkara yang kaunuhu hadisan tu membawa kepadanya. Gapo kaunuhu hadisan bawa? Minad dauri wat tasalsuli. Itulah muadda ilaih dia. Tu dia kena jadi, dia tak boleh fa'il kepada yuaddi tu, tak boleh ma. Domehi tu kena ma. Ingatlah, ibarat tu kena perhati ibarat. Lima yuaddi ilaihi ay ilama. Gapo ma minal dauri wat tasalsuli. Nak suruh mudah ibarat, ingat dhabit ana sebut dah. Dhabit yang disebut dalam muni, boleh? Bahawa kita ambil mufassir letak pada tempat siapa mufassir? Ma. Ambil mufassir. Mana mufassir? Ad-dauri wa tasalsul. Yang ni kita katakan ni, batilun, kerana daur dan tasalsul yang dibawakan oleh kaunuhu hadisan tadi. Kerana yang kaunuhu hadisan, pada tu, kalau kita nak usaha juga, kacau juga nak kata dia tu pada tu, maka dia tak sunyi daripada dia tu daur ataupun dia tu tasalsul. Habis kata. Wa qala Allah wal hal. Wa wal hal. Ni syuruk kepada dalil nakli pula. Wa qala Allah Ta'ala wal hal, telah berkatalah ia Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Boleh? Laisa kamislihi syai'un, tiada adalah syai'un itu kamislihi, sepertinya. Baik, tengok balik. Kamislihi kita belajar ada beberapa wajah tangguh dan sebagainya. Kita maklum hadza. Boleh? Kita kena tahu setengah daripada usul mutakallimin adalah perkara dan ayat yang majaz tidak boleh menjadi adillah di sisi mereka. Perkara yang majaz tidak boleh jadi adillah di sisi mereka. Itu aksarul mutakallimin berpendapat dengan demikian. Dan kita maklum, laisa kamislihi syai'un adalah setengah daripada misal yang ulama balaghah buat kepada apa? Majaz bi ziyadah. Kan tu? Apa maksud majaz bi ziyadah? Kita ada majaz bil hasfi dengan majaz bi ziyadah. Majaz bil hasfi, ayat Quran yang masyhur was'alil qaryah. Kan tu? Asalnya was'al ahlal qaryah. Tu majaz bil hasfi. Majaz bi ziyadah ni pada mana? Pada huruf kaf tu. Pada huruf kaf. Maka bila kita baca istidlal para mutakallimin, bila mereka menggunakan laisa kamislihi syai'un sebagai dalil, adalah
Mereka tidak guna taujih yang mengatakan laisa kamitslihi sebagai majaz bi ziyadah. Dia tak ada kata gitu. Sebab min usulihim hakadha. Bahawasanya benda majaz tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi dalil. Maka lagu mana kita nak buat ni? Kita kata kaf tu tadi bukannya zaidah seperti mana apa yang dikatakan oleh setengah bayanin. Ini cara ulama mutakallimin lah. Cara ulama mutakal. Dan kalau kita kata zaidah pun sebenarnya ada wajah sanggup lagi. Sebenarnya itu kita kira dalam ilmu bayan. Tu kita kira dalam ilmu bayan. Sebab tu ilmu bayan ni kena ngaji sungguh. Ilmu bayan ni kena ngaji. Yang ngaji seperti. Boleh? Habis. Baik, maka laisa kamislihi. Laisa kamislihi. Kaf tu tadi gini. Bila kita kata kaf, kaf masuk kepada apa? Kaf masuk kepada apa? Laisa syai'un kallah ke laisa syai'un kamislillah? Masuk kepada misli ke masuk kepada dhamir? Masuk kepada misli. Mana yang kita kata ternafi serupa sini bukannya yang serupa dengan Allah Ta'ala, yang serupa dengan serupa Allah Ta'ala. Betul tak? Sebab kita kata kamislihi. Tidak ada satu pun yang serupa dengan suatu yang serupa dengan Allah Ta'ala. Betul? Maka setengah ulama dia nak jaga. Dia kata, jauh sangat tu nak sapa kepada serupa tu. Dia pun kata kaf tu kaf zaidah. Dan hadha min sya'nil bayanin. Dia kata hadha min majazi biziyadah. Khalas, betul lah bayanin. Maka sebenar maksud ayat ni, patut dalam setengah tafsir ke? Setengah tafsir Melayu kita, dia terjemah mana? Laisa kamislihi syai'un. Tidak adalah suatu itu seperti Allah. Sebenarnya tak boleh terjemah gitu. Terjemah mana? Seperti yang serupa Allah. Moga kamislihi bukan kallahi. Dia tak ada kahu, tak ada deh. Kaf antara huruf jar yang tidak akan masuk pada dhamir. Dia hanya masuk kepada apa? Isim zahir. Ada? Sebab tu huruf jar ni dia ada bahagi-bahagi dia. Hanya masuk pada isim zahir, hanya masuk kepada dhamir. Contohnya rubba. Rubba tak masuk pada dhamir. Dia huruf jar dan dia tak masuk pada dhamir. Rubba Allah, rubba wa hakadha. Boleh. Ada pun hak masuk pada dhamir tu pendapat marjuh. Boleh? Kaf antara yang tak masuk melainkan kepada isim zahir. Selain pada tu semua masuk pada isim zahir, masuk pada isim dhamir. Lahu lillah. Boleh. Hakadha sya'nu hurufil jarri. Maka laisa kamislihi syai'un ay makna dia akan jadi kata. Makna dia akan jadi kata laisa syai'un kallah. Itu di sisi bayani. Bayani. Adapun di sisi mutakallimin yang dia nak guna juga kaf tu, dia katakan kalulah yang serupa dengan serupa Allah Ta'ala pun ternafi dah. Apa lagi yang serupa dengan Allah Ta'ala? Jauh lagi ternafi. Tu diguna dalil tu. Jelas? Jauh lagi ternafi. Faham? Habis tak tu. Nampak tak, Pi? Tu cara nak faham ayat laisa kamislihi. Ada tak cara tanggung yang lain? Ada. Tu kena kita tengok dalam tafsir. Tu ayat ni ayat akidah, baca tafsir-tafsir a'immati ahli sunnah. Jangan baca tafsir-tafsir Mu'tazilah. Ayat ni ayat berkaitan dengan akidah, maka kena baca berkaitan dengan kena baca tafsir-tafsir muallif dia tu tadi adalah ahli sunnah. Dan antara tafsir yang meraihkan lughah dan sebagainya, boleh meraihkan lughah dan makna dan sebagainya adalah tafsir Ibnu Ashur. Kalau zaman moden ni bahasa yang senang, boleh. Dan insya-Allah mudah dapat faham makna dia. Boleh? Tafsir Ibnu habis. Fabana bihada. Wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa as-sami'ul, dan sungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Boleh. Fabana bihada. Maka nyatalah. Inilah yang masdar dia bayannya. Ni bana ni. Boleh? Hak inilah yang masdar dia bayan. Tengok kita terjemah kan? Menerangkankah bana ni? Dah. Maka jelaslah. Sebab tu bayan ketika kita kata babun fi bayani, bayan dengan makna tabyin. Sebab kita terjemah dengan makna menerangkan. Ni. Fabana maka nyatalah bihaza. Mana fa'il bana annahu fa'il dia. Maka nyatalah dengan ini ai hadzal dalili naklan wa aqlan. Hadza ai hadzal dalili apa?
naklan wa aklan, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu laisa dakhilal alami wala kharijan anhu bihadzal ma'na al-madhkuri. Boleh? Dengan makna yang tersebut tu tadi. Faham tu? Yang ni gapo maksud Allah Ta'ala dakhilul alam? Makna dia annahu min jumlatil alam. Gapo maksud Allah Ta'ala tu kharijul alam? Annahu tu gapo? Min jihatil kharijil alam. Maka dua makna tu tadi membawa kepada mustahil. Dan nyata dah juga kita zahir ibarat tu tadi terai-terai dah membawa kepada benda yang muhim selalu dah. Benda yang mewahamkan dah selalu dah. Betul tak? Tu. Adapun perkataan setengah ulama bila dia kata Allahu kharijul alam dengan makna Allahu ya'lamul alam. Allahu dakhilul alam dengan makna Allahu ya'lamul alam. Allahu kharijul alam dengan makna Allahu laisa minal alam. Itu takallufun minhum. Takallufun minhum nak jaga makna. Takallufun minhum nak jaga makna tadi. Faham? Habis. Qala kama yuqalu. Boleh tak? Tu. Sekali lagi. Fabana bihadza annahu laysa dakhil al-alami wala kharijan anhu bihadza al-ma'na al-madhkuri. Kama yuqalu. Boleh. Ay bayanan kainan kama. Boleh. Kaf tu takluk kepada apa? Maf'ul mutlaq yang dihazaf. Dan tu dia tu tadi jadi sifat kepada maf'ul mutlaq yang takdirkan bayanan kainan kama yuqalu. Akan sebagai nyata yang dikatakan juga bahwasanya Allah Ta'ala itu laisa fawqal alami wala tahtahu. Boleh? Wala tahtahu tahtal alam. Kalaulah Imam Malawi kata gini, kita kata lagi. Dan tidak juga kita boleh kata Allah Ta'ala itu adalah amamal alam wa khalfal alam. Faham tu? Maka cukuplah segala jihad. Tidak boleh kita kata pada Allah Ta'ala. Maka terbatallah perkataan setengah-setengah yang jahil bila dia kata apa? Allah Ta'ala berada di atas batas yang bukan seperti makhluk. Faham tu? Tak boleh kecek lagu tu. Tak boleh kecek lagu tu tak boleh. Sebab zahir lafaz tu sendiri membawa kepada waham dah. Zahir lafaz tu sendiri membawa kepada waham. Baik, ana nak masuk kepada satu qadiyah. Qadiyah ni kena dengan balik. Jika diiktiraf. Hak ni hak sama ada dalam kitab Jawi. Kalau lagu tu tak boleh juga terjemah tertinggi pada Allah Ta'ala. Jadi tu. Tak boleh jugalah terjemah tertinggi. Sebab setengah kitab-kitab Jawi kita menterjemahkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Macam Syamak Fatani dalam Faridah Buat ni. Dia terjemah dengan makna apa? Tertinggi. Tidak kayak gitu. Lepas tu Syamak katakan tertinggi bukan dengan makna zahir, tertinggi dengan makna apa? Pangkat. Betul? Tidak kayak gitu. Maka bila kita kaji dalam ibarat lurah kita, lurah Melayu kita, taban benda ni tak ada dalam kitab Arab. Sebab benda ni ada dalam lurah kita ya. Dalam lurah yang selain pada Arab. Boleh? Bila kita kaji lurah kita, ada ibarat yang zahir dia tu tadi terus jadi waham dah. Sehingga tak ada wajah malaikat kita nampak dia waham. Seumpama jihad. Faham tu? Seumpama kharij dan dakhil. Seumpama amam, khalf, taht, fawq dengan taht. Seumpama lafaz-lafaz ni. Lafaz-lafaz ni contoh kita kata Allahu tahtal alam. Takkan kita kata bawah yang bukan bawah. Apa? Alam. Faham tu? Kalau kita kata dakhil, takkan kita kata Allah Ta'ala tu dalam seperti mana bukan? Dalam yang selayaknya bagi diri dia. Kita tak kata gitu. Faham tak? Kita tak kata lagu tu. Faham? Jadi lafaz yang kita guna untuk menterjemahkan ayat-ayat akidah dan sebagainya ni, dia ada dua keadaan. Dia ada keadaan yang zahir dia waham selalu dah. Dia ada keadaan dia yang dia tu muhtamal. Tapi muhtamal tu bukan pada murak yang dikandaki. Muhtamal dalam luar kita. Faham tak tu? Muhtamal dalam luar kita antaranya lafaz tertinggi.
Ada tak? Antaranya lafaz tertinggi tu. Jelas. Maka lafaz tertinggi di sisi luar kita, bukan makna al-murad, tak ada kaitan dengan makna murad ni. Di sisi luar kita, memang daripada kita sebut tu, kalau contoh kita tak kacak pasal qadiyatullah. Kita kacak pasal cerita lain. Kita kata, oh, ada orang tinggi nak bagi ini. Lafaz tu kita akan muhtamal dah. Tinggi pangkat ke, tinggi sungguh. Macam contoh, dua kita tak guna mana tinggi? Orang besar. Ada orang besar nak orang ini ni. Dalam akal kita akan cari korinah-korinah yang menunjuk kepada orang besar tubuh ke, orang besar pangkat. Kita akan cari korinah. Kita kata gitu. Betul tak? Lafaz lagu ni. Betul. Lafaz yang muhtamal indana. Betul. Lafaz ni lah hak kita kena kata boleh. Yang juga digunakan oleh ulama kita pada apa? Ketika mentafsirkan ayat-ayat akidah. Faham? Adapun hak sah lagi tak ada. Hak zahir dia masalah. Hak tu tak diguna langsung. Buktikan kalau ada. Faham tak? Buktikan kalau ada. Tak ada. Faham tak? Kalau ada, maknanya tu salah dah tu. Tak kena kata ustaz ada. Salah. Tak ada kata lain dah. Kena kata salah. Amanatul ilmi. Faham tak? Jelas tak lagi? Baik, selesai masalah dua keadaan lafaz. Jelas? Yang kedua, gana kita pula. Ni orang hidup zaman ni. Apa kita nak buat? Al-jawab, kalau kita boleh untuk tidak guna dua-dua, kita tak guna lagi. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaedah kita sama dah. At-tarjamatu ba'da fahmin murad. Kalau murad kepada istawa, kita kata apa? Kita kata ialah dengan makna apa? Istaula, makna berkuasa. Apa kita kena terjemah tertinggi lagi? Kita terjemah apa? Berkuasa. Khalas. Perlu. Jadi menterjemah ke berkuasa menyebabkan kita syuruk dalam iskal tadi tak? Itu cara dia. Jelas tak? Cara nak bermuamalah dengan ayat-ayat dan terjemah tu. Kena pandai. Kita orang ngajar ni kena pandai. Nak ngajar orang mana? Jelas? Faham? Yadullahu fawqa aydihim. Ustaz, makna apa? Kekuasaan Allah Ta'ala di atas kekuasaan mereka. Jawab gitu selalu. Faham tu? Jawab gitu selalu. Dan kalau dia tu kita nampak orang yang tak boleh nak faham keterangan tafsir, tak serta dia dulu. Bila dia minta dan kita nampak, nampak gaya boleh gini, baru kita terang. Dan ketika tu tak boleh kita kata tangan yang seperti tidak seperti tangan makhluk. Salah, kaedah terjemah kita. Kena ngaji terjemah lagi tu. Khusus terjemah pun tak ajar tu. Kita selaku orang luruh ni. Kalau kita masuk khusus terjemah, dia tak ajar bagi-bagi lagu tu. Benda tu difahami daripada sya'nu ulama Jawi kita. Sya'nu penterjemah. Kita faham. Benda tu. Nampak tak? Dan benda tu sepatut ditulis. Kalau tanya kita tak jumpa lagi orang tulis. Tapi kita perhati, cuba tengok lafaz. Adalah semua dia tak sunyi daripada dua kata itu. Pasal? Tahu anak boleh kecek benda ni, anak cerita ni, kita takkid dengan masyarakat ni. Qadiyatut tarjamah ni lama dah kita dah fikir. Dan kita tanya masyarakat dah. Sama ada masyarakat luar ataupun masyarakat akidah. Kita tanya dah. Kita nak boleh ke royak ni. Boleh tak? Takkanlah maklumat kita tak takkid kita nak royak. Jelas tak tu? Kenapa? Maka nyatalah di sini mana kita tadi jauh sangat gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bacalah tu. Atas tahu tadi. Jelas? Jadi kita tak boleh kata di bawah yang tidak seperti makhluk. Ada tak? Tak boleh. Sebab dia masuk dalam kategori lafaz kedua dah. Gapo? Lafaz yang zuhir tu wiwaham selalu dah. Jelas tak? Kena perhati. Cuba fikir balik benda tu. Pergi perhati sosok. Boleh tak? Habis. Qala al-musannifu. Sikit lagi. Wala yu'taradu bi anna fi dhalika raf'an lin-nakhidaini. Ingat dulu satu kaedah. An-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'ani. An-naqidani la yajtami'ani wa la
wa la yartafi'an. Itu satu kaedah dulu. Jelas? La yajtami'ani wa la yartafi'an. Maka sekarang ni musannif nak kata gini. Setengah dia iktiraf. Gapo hak dia bincang tadi? Dia iktiraf kata, perkataan awak menyebabkan kepada gapo? Gapo? Menyebabkan kepada gapo? Irtifa'un naqidain. Wan naqidani la yartafi'an. Wan naqidani la yartafi'an. Jelas tak sekarang? An-naqidan la. Baik, maka sekarang ni musannif kata dan tidak diiktirafkan. Yang ni orang yang iktiraf tu salah. Kalau dia kata irtifa'un naqidan, perkataan dia tadi. Wala yu'taradu bi anna fi dhalika al-madhkur min al-adillah wal bayan. Boleh? Bi anna fi dhalika al-madhkur min al-bayani wal adillah. Sebelum ni tu, siapa? Boleh? Raf'an. Boleh? Mengangkat, ini menghilangkan an-naqidaini. Boleh? Gapo dua naqidan tu? Nombor satu. Senang ya? Dia buat lalu dah. Boleh? Bila anda tengok dalam apa? Bila tengok dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab-kitab pun ini juga yang digunakan. Betul dah lah. Maknanya hak muhaqqiq kata ni betul dah. Dia ingat dah. Kita sebagai orang mengaji, kita tak boleh bergantung 100% dengan muhaqqiq. Ada tu. Kerana terbukti dah. Terbukti dengan sangat-sangat terbukti. Kalau dalam kitab mantik kat Bajuri cetakan Darussalam tu masyarakat sungguh. Ada tu. Setengah-setengah kitab fiqh berlaku. Jadi gitu. Dan kita kena tahu realiti dunia tahqiq lah ni. Ada tu, realiti dunia tahqiq ni. Dia ada setengah-setengah. Dan ini antara jurmun fil ilmi. Jurmun fil ilm antara orang antara tidak amanah dalam ilmu. Mana-mana firqah berlaku. Mana-mana firqah. Tak kira lah Wahabi ke, bukan Wahabi ke. Berlaku belaka. Berlaku oleh kerana cinta kepada dunia. Apa? Cari 2, 3, 4 orang bahis. Kan tu? Wi maktuta, tulis-tulis, tak mukabalah molek, cetak. Boleh cetak kitab, piti. Tu. Dan antara benda jurman yang berlaku dalam dunia tahqiq. Kita kena tahu tu realiti. Tu realiti. Benda tu berlaku. Mana-mana cedak. Mana-mana cedak. Kalau tak boleh tambah ni Syekh kena buat sini ni. Pasal apa? Kalau tambah jadi tambah 2 jilid pula. Benda tu berlaku. Hatta kepada masyayikh Azhar. Yang ni benda tu dibuat kepada masyayikh Azhar. Nanya kepada masyayikh. Dia tahqiq kitab 12 tahun, 10 tahun. Nak boleh tubik. Tiba-tiba siapa nak cetak kena buat. Nanya tak? Nanya. Ada apa? Dah lah tahqiq ni bayar. Bayar tahqiq tu Tulisan ulama ni. Ulama ni aku tu. Dia ada tulisan dia pula. Sah? Sebab tu, benda pertama nak belajar dalam tahqiq, ibrah ilmu ni bukan pada tulisan. Dan jangan rasa hina kalau tulisan tak comel. Mereka tu. Benda tu hak nak belajar nombor satu. Dalam tahqiq. Dan bukan semua orang tulisan comel, mereka tu. Ilmu dia mantap. Tak gitu. Tak kena rasa hina pun kalau tulisan tak comel. Sebab ibrah ilmu tu dengan amal. Gitu. Benda pertama kita belajar. Tengok siapa baca tulisan Imam Nawawi, siapa baca tulisan Imam Ibn Hajar, dia faham apa nak ayat. Cuba baca tulisan dua ulama ni. Imam Nawawi dengan Imam Ibn Hajar. Kena ada tu walaupun satu lauhah. Hak kita semua tengok tulisan ulama. Wis semangat kita mengaji. Boleh. Ada setengah orang dia tak boleh tengok buku-buku dia, topik tak sama dan sebagainya. Dia kena tengok tersusun sah. Tak apalah hak tu untuk dia. Tapi kalau menyebabkan dia tu jadi tak nulis, menyebabkan jadi dia tu tak dia malah dhabit. Salah tu cara tu. Tulis juga walaupun tak salah. Sebab ibrah ilmu bukan situ. Cuma dalam syarak kita ni ada tuntutan, bahkan ada satu ilmu khusus kita nama ilmu kha untuk tahsin al-kha. Tu. Kepada orang yang nak mentahsinkan al-kha, dia belajar al-kha. Gitu cara dia. Begitu Ustaz Umi. Habis. Wala yu'taradu wan naqidan apa naqidan amran. Dua perkara. Ahaduhuma wujudiyun wal akharu adamiyan. Contoh apa? Kal harakati walla harakah. Walla harakati. Macam gitulah.
Ini antara murakkab ni, murakkab. Boleh dikosakkan menjadi satu lafaz. Siapa boleh masuk alil. Contoh kitab yang masyhur adalah la madhhabiyah. La madhhabi, la madhhabiyah. Al-la madhhabiyah. La campur dengan madhhab, apa? Madhhabiyah. Ya tak? Wa hukmuhuma annahuma la yajtami'ani, dan bermula hukum kepada naqidan adalah dia tidak boleh berhimpun keduanya pada satu masa. Yang ni contoh gini, benda ada dan benda tiada tu tak boleh berhimpun satu masa. Boleh? Dan benda tiada dan benda ada ni tadi tidak boleh tak ada pada satu masa. Tak ada kedua. Tak boleh. Itu sifat an-naqidan. Sebab tu kalau kita dalam luar kita kita panggil saya benda berlawanan. Sebenarnya benda berlawanan dalam bahasa Arab ni ada dua. An-naqid dengan apa? Ad-didd. Dua ni berbeza. Dan dia ada kaedah masing. Ad-diddani la yajtami'ani wa qad yartafi'an. Tak ada. Sebab tu kita tak panggil putih dengan hitam itu naqid. Dia didd. Boleh tak suatu tu tak tak putih tak hitam? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Qad yartafi'an. Jelas? Nampak tak tu? Jadi kena faham naqid, kena faham apa ad-didd. Naqid ni adalah tu so. Salah satu tu adalah hitam dengan tak putih. Kan tu hitam dengan tak putih. Hitam dengan bukan hitam. Boleh berhimpun sekali. Hitam dengan bukan hitam boleh berhimpun sekali. Bukan hitam tu masuk habis tu, putih merah tu masuk dalam bukan hitam tu. Hitam dengan bukan hitam pada suatu ni, pada zat ni. Hitam dan bukan hitam. Hitam. Boleh duduk sekali? Boleh hilang dua-dua? Tak boleh. Tak boleh. Hitam dengan bukan hitam. Bukan hitam masuk habis tu warna lain. Boleh dia tidak dua-dua? Tak boleh. Jelas? Tu. Maka dia kata wala yu'taradu bi anna fi dhalika raf'an lin naqidaini. Boleh? Li anna, kerana sungguhnya kita la nusallimu anna ad-dukhula wal khuruja bi hadzal ma'na al-madhkuri an-naqidani. Kerana kita tidak menerima dukhul dengan khuruj tadi, dengan makna yang tersebut tadi. Dia tu tadi adalah naqidan. Kita tak terima. Kan tu? Kita tak terima. Bal huma kal fawqiyati wat tahtiyah. Boleh? Dia tu tadi adalah seperti mana fawqiyah dan tahtiyah. Boleh? Li'annahuma, kerana dua tu tadi, dan juga boleh? La nusallim tu li'anna. La nusallimu tu li'anna. Li'annahuma, kerana keduanya itu yartafi'ani, terangkatlah keduanya itu 5 marrah. Boleh? Kerana perkara yang telah lalu minal adillah. Daripada dalil. Boleh? Fal haqqu, maka hak sebenarnya dia tu bukan naqidan. Dalil dengan luar ni bukan naqidan. Boleh tu? Di dalam dan di luar bukan naqidan. Lepas tu dia apa? Annahuma min qabilil mutadayifan. Dia tu tengah daripada mutadayifan. Apa mutadayifan? Tu bawah tadi dah. Yani huma al-amrani al-wujudiyani. Keduanya itu adalah dua-dua perkara yang bangsa ada. Bainahuma, di antara keduanya itu ghayatul khilafi. Ini beza sekali. Sungguh berbeza. Tu nak terjemah ghayatul khilaf. Sungguh berbeza. Kalau kita terjemah sehujung-hujung berbeza, apa hal juga sekitar lalu tu. Tapi tidak dekat luar tu. Sah? Sehujung-hujung berbeza. Mana ujung dia tak sudah. Pulak doh tanya soalan. Tak? Kita katakan tu. Pada tempat-tempat kita nak cepat ni lah, kita kata berbeza sungguh. Sangat berbeza. Gitu. Habis. Wa yatawaqqafu ta'aqqulu ahadihima ala ta'aqqulil akhari, dan terhenti memahami ta'aqqulu. Memahami satu daripada keduanya itu, yakni luar dan dalam tu tadi, kita nak faham dia, kita kena faham sesuatu yang lain juga. Kita nak faham atas dengan bawah, kena faham apa? Kena faham atas. Kita nak faham bawah, kena faham bawah. Kena faham atas. Kita nak faham bawah, kena faham atas. Kita nak faham atas, kena faham bawah. Seperti mana kita nak faham seorang itu tadi adalah anak kepada seorang, kita kena faham dulu seorang itu juga adalah ayah kepada seorang. Sebab tu dia kata misalkan di sini, kal ubuwati wal bunuwati. Al ubuwah kaunu syakhsi aban li syakhsi akhar. Al bunuwah
kaunus syakhsi ibnan li syakhsin akhar. Jelas? Fala yajtami'ani wa qad yartafi'an. Betul? Fala yajtami'ani, dua-dua tu tak boleh berhimpun. Kalau kita nak istidlal kepada hak atas tadi tu kan, gapo? Yang ni dua-dua tu tadi, gapo? Tak boleh kita kata dakhil, tak boleh kita kata kharij. Wa qad yartafi'ani, dan dia tu tadi boleh ternafi dua-dua. Boleh? Yang ni boleh kita kata dakhil dengan makna ni dak, dan kharij dengan makna ini ni dak. Ha tu murad dia. Jelas? Ha tu. Habis wa kadza yuqalu fi ad-dukhuli wal khuruji wal fawqiyati wat tahtiyah. Unzur syarhil ummil barahim. Boleh? Lisanusi lah. Hasyiah dia Dusuki tu, yang syarah dan hasyiah dia tu apa? Suktani tu. Tengok adalah hasyiah tu. Jelas? Karena Imam Dusuki bukan hasyiah atas Hudi. Imam Dusuki tu syarah kepada apa? Imam Sanusi. Boleh? Ada tak? Habis dekat. Nampak dah? Tu ada dalam silsilah tu. Ada ke? Itu syarah dia. Betul. Ada mubarah yang situ. Tak ada silsilah ada lah. Ada silsilah ada. Tengok dalam silsilah. Cuma Malik beli ada. Tak apa. Cuma beli ke apa? Belilah hasyiah dia. Belilah hasyiah Dusuki, hasyiah Suktani. Boleh? Wah kata banyak lagi hasyiah yang boleh. Ada. Apa lagi? Lagi? Boleh ibe. Mana ni? Tengok dulu. Siapa lagi? Mana sini? Betul tak? Ada dah. InsyaAllah sama-sama ada tu. Stesen balik. Stesen balik tu. Sebab ibarat salisuha dengan rabi'ah tu senang. Tu bawah tu kita nak kena hurai la wujudiyani wala sabitan. Ya tak? La wujudiyani wala sabitan. Sebab sabitan ni lugah kita terjemah ke apa? Sungguh. Ya tak tu? Lepas tu lagu mana la sabitan muka sifat salbiyah ni sungguh. Dia tanya pula situ. Tu. Ala kulli halnya. InsyaAllah. Boleh tak ni? Syukurlah. InsyaAllah kita sambung minggu depan pada perbahasan sifat iradah dari faridah. Boleh sambungnya lawi insyaAllah. Boleh. Allah subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه